kata tu saya rasa lagi ada daripada Faraid. Kita dengar bila takut-takut ucapan-ucapan itu seolah-olah kita membelakangkan muka Allah. Ini utama kamu baik. Oh, insyaAllah dah tahu itu Ya, betul. Ada pensyariatan di situ. Ada banyak dalil yang para asatizah Ustaz kita dah kongsikan sebelum ni. Dan insyaAllah kasih telah kita harap kita semua cerdik rencana untuk pengurusan pewarisan harta. Betul-betul ni terima kasih banyak Ustaz. Ada Sebelum ada pesanan terakhir. Pesanan terakhir. Tadi dah pesan suruh layari dalam web MAIS kan. Lepas tu kita ada buat kempen wasiat Duyuf Rahman. Okey, itu satu. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya dan seluruh guru-guru di Malaysia. Lupa nak ucap awal-awal tadi. Hari ni Hari Guru kan. Saya baru teringat. Terima kasih banyak-banyak kerana mendidik. Ada saya WhatsApp guru-guru saya. Dia sedih. Dia tahu. Ingat lagi saya ya. Alhamdulillah. Inilah pahala-pahala jariah yang saya mengajar ni tuan. InsyaAllah itulah pahala-pahala pada guru-guru saya yang mengajar. Ya. Salah satu hal pun guru kita juga hari ni untuk ilmu pewarisan, ilmu faraid yang kita belajar sepanjang beberapa musim ni. Banyak ilmu kita dapat, moga dapat manfaat juga untuk Ustaz Jariah. Terima kasih banyak Ustaz. Selamat beropen house. Ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Baik, dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang bersama kita untuk cari ilmu pewarisan dan boleh layari laman web mais.gov.my ataupun nombor-nombor yang tertera di skrin untuk sebarang maklumat lain. Dan itu untuk tuan pada pagi kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon maaf sebagai kekurangan. Jumpa lagi besok insyaAllah. Syafiq Saleh, Aspirasi 101 sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bagus Lagi tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Abang Haji, apa kata kita wasiatkan rumah ni kepada anak angkat kita? Sekurang-kurangnya, kalau kita meninggal dunia, dia ada harta nanti. Betul juga tu Mak Haji. Apa dengar di Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, ada menyediakan perkhidmatan wasiat ni. Lagi baik kita buatkan MAIS kan? Mudah, pantas dan patuh syariah. Segera urus harta anda bersama Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Walau di mana anda berada, layari siswa.mais.gov.my untuk pendaftaran wasiat atau hibah anda. Mudah, pantas dan patuh syariah. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Majlis Amanah Rakyat MARA dan Yayasan Inovasi Malaysia YIM menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi meningkatkan pemudayaan dan pembangunan inovasi dalam kalangan komuniti MARA. MOU tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengarah MARA Datuk Seri Azhar Abdul Manaf, Ketua Pegawai Eksekutif YIM Dr. Sharmila Muhammad Saleh dan disaksikan oleh Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pemudayaan Sains Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosdi Ruziah Syafiee. Sementara itu, Datuk Dr. Ashraf Wajdi berkata MOU berkenaan turut bertujuan mempromosikan sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK akan memperkenalkan program asasi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bermula sesi bulan Julai ini. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Zahri Ismail berkata program itu merupakan inisiatif baru dalam usaha memperkasakan lagi program TVET termasuk bidang aquaculture dan agropertanian. Dr. Muhammad Zahri bercakap demikian kepada pihak media selepas Majlis Convocation Politeknik Jeli Kelantan kali ke-9. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW menggalakkan masyarakat di kawasan luar bandar melibatkan diri dengan tanaman sara diri bagi memastikan kehidupan mereka tidak terjejas akibat musim kemarau yang melanda ketika ini. Sehubungan itu, menurut Timbalan Menterinya, Datuk Rubiah Wang, pihaknya melalui Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, KESEDA, ketika ini sedang giat mempromosikan usaha itu bagi tujuan mengekalkan keterjaminan makanan dalam kalangan masyarakat berkenaan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan bencana dari sumber bernama. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan.
Apa lagi program-program yang disediakan kat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima alhamdulillah. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesama berikutlah: www.jkm.gov.my. Kapsul Masa. Pada 17 Julai dalam tahun 1999, program tilawah Al-Quran, Muqaddam dan ujian Fardhu Ain telah dirasmikan oleh Tuan Haji Wan Mahmud bin Wan Yaakob, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Program ini bertujuan menjungkil bakat istimewa yang ada pada saudara baru dalam bacaan Al-Quran, Muqaddam dan ujian Fardhu Ain, serta memberi semangat dan motivasi kepada saudara baru agar lebih berusaha mendalami ajaran Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam. Di samping itu, para peserta diuji dengan soalan-soalan Fardhu Ain untuk menguji kefahaman dan memperbaiki kesilapan mereka, terutamanya dari segi Fardhu Ain. Seramai 20 orang peserta telah mengambil bahagian dalam program ini. Sesungguhnya program seperti ini mampu memupuk ukhuwah dan silaturahim antara sesama saudara baru, asnya dan masyarakat Islam khususnya. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah, inna Allah
sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zahra, Syara NIQ, Syariah dan Perundangan, Emas NIQ, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anda. Saya Syafiq untuk pertemuan hari ini, edisi hari Selasa 16 Mei 2023 bersamaan juga dengan 25 Syawal 1444 Hijriyah. Kita nak buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 10.1 dan hari yang penuh makna juga untuk kita, sebab kalau lihat tarikh ini kita nak sama-sama raikan lagi dengan penuh kebaikan lah. Ada yang buat kerja seperti biasa, meneruskan rutin hariannya walaupun hari-hari berulang-ulang kita buat benda yang sama, tetapi tetap ada istiqamah, ada ketekunan dan ada lagi penambahbaikan walaupun amalan tu nampak dah semua lebih kurang sama. Jangan sebab kerja kita berulang-ulang dan meneruskan lagi apa yang perlu ditambah baik dan apa perlu diperbaiki, itulah yang kita harapkan supaya ada kestabilan dalam sudut kerja kita, kan? Dan Luke Pian temankan anda untuk Warna Pagi IKIM sebentar tadi. Saya teruskan lagi untuk 3 jam berikutnya. Kena pula dengan tarikh hari ini, 16 Mei, Hari Guru. Masya Allah, nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru kita di sekolah, di mana lagi, di universiti, di pusat-pusat pengajian kita, juga di Institut Pengajian Islam. Pelbagai lah, kan? Kita lihat guru ni memang kekal dengan nama dia. Kalau kita dah habis sekolah pun tetap panggil dia cikgu, tetap panggil dia guru, kan? Jadi kita nak tanya jugalah apa yang kita boleh ingat kembali kenangan-kenangan kita bersama dengan guru-guru kita. Mungkin ada yang masih lagi ingat nama-nama cikgu kita. Walaupun dah 20 tahun, 30 tahun selepas kita memasuki ke institusi pengajian, pasti kita ingat lagi, kan, nama guru-guru kita. Masya Allah, doalah yang baik-baik untuk guru-guru kita. Okey, dan jom kita nak buka tirai untuk di awal ni. Kita nak bersama-sama dengan lagu dendangan dari Najwa Latif featuring Upin Ipin. Terima kasih cikgu. Kekal di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Terus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga
kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a Buat nation. bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520. Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan syariah dan perundangan seperti biasa di setiap hari Selasa pagi ini. Dan anda boleh tonton di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita nak berkongsi yang baik-baik, kefahaman tentang undang-undang, sesuatu perkara yang kita buat di Malaysia dan juga pemantauan undang-undang di luar negara juga. InsyaAllah semoga dapat memberikan panduan kepada kita menerusi rancangan syariah dan perundangan pada kali ini. Terus kita nak bersama-sama dengan tetamu kita yang dapat bersedia di konti mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Sakaria Semela, merupakan ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, merangkap ahli IKIM. Assalamualaikum Tuan Sakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah hari ini sehat dan ceria kerana hari ini adalah hari apa ya? Macam ada di ceria tu saya teka. Ada kaitan dengan hari ulang tahun kelahiran. Ada harga tu. Tapi angkanya berapa? Biarlah rahsia. Selamat meraihkan hari kelahiran Tuan Zakaria. Terima kasih. Semoga berkat, semoga usia diberkati dan Allah lanjutkan usia kan. Penuh dengan amalan yang terbaik dan Allah berikan rezeki yang sebanyaknya. Amin. Terima kasihlah Tuan. Walaupun hari ini hari bahagia, hari yang ceria untuk Tuan kan, tapi tetap nak teruskan kuliah kita kan, kelas kita ini. Dan pasti ada juga tajuk yang kita nak bincangkan Tuan Sakaria, iaitu kita nak fokus dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu keperluan pendaftaran institusi pendidikan yang bukan di bawah KPM. Maksudnya mungkin sekolah-sekolah agama swasta kan, yang nak buat pendaftaran dalam sudut ini. Jadi bagaimana Tuan? Kita nak mulakan sedikit mukadimah dahulu. Silakan. Ya, kita pendidikan ini adalah perkara penting. Betul. Dalam kehidupan. Al-Quran pun bermula dengan Iqra, pembelajaran, belajar, baca dan sebagainya. Dan manusia dunia ini menjadi bergemerlapan sinarnya, menjadi aman dan makmur melalui pendidikan. Hanya orang yang mengenali pendidikan lah, mana pendek kata pendidikan lah yang menjadikan manusia itu manusia. Manusia itu sebagai insan. Jadi hari ini kita nak tengok apa sistem pendidikan yang ada di negara kita. Seperti yang Syafiq sebut tadi, tajuk dia KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tahu sekolah-sekolah, ribuan sekolah yang ada di negara kita ini sejak merdeka dibangunkan di bawah
Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Ya, ada sekolah rendah, sekolah menengah. Itu di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia. Undang-undang yang terpakainya adalah Akta Pendidikan Kebangsaan. Okey. Dan sekolah itu ada juga sekolah agama yang di bawah KPM ni. Contohnya sekolah asrama penuh yang kita sebut KIK lah, Kolej Islam Kelang. Itu di antara sekolah agama asrama penuh, berstatus asrama penuh. Kemudian ada juga satu lagi di Labu, Negeri Sembilan. Yang satu lagi di mana itu di Kajang. Itu sekolah agama pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian pendidikan tinggi, bagi pendidikan tinggi dia di bawah kawalan Kementerian Pengajian Tinggi. Okey. Kalau kita tengok pendidikan tinggi ni universiti lah, universiti dan kolej yang ke atas. Yang berorientasikan Islam, kita ada apa? Ada USIM, ada UKM, ada Universiti Uniza. Itu yang dekat dengan Islam. Tapi di bawah kawalan Kementerian Kementerian Pengajian Tinggi. Itu sistem pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan satu lagi, dia ada di bawah IPTS. Di bawah IPTS ni banyak institusi pendidikan tinggi Islam duduk di bawah kategori IPTS. Di antaranya ialah universiti yang dimiliki oleh kerajaan negeri. Contohnya kalau di Selangor dia ada sekarang dia sudah universiti kan. Kalau dulu kuis. Kemudian universiti kolej, sekarang universiti kuis. Kemudian kalau di Perak dia ada USAS, Universiti Sultan Azlan Shah. Kemudian kalau di Kedah dia ada Unisham. Sultan Abdul Halim. Itu di bawah kawalan, walaupun agama, tapi di bawah kawalan pendidikan tinggi swasta, Kementerian Pengajian Tinggi, KPT. Semuanya dikawal di sana. Pendaftarannya berada di sana. Syarat nak tubuhnya, nak jadi kolej, nak jadi universiti kolej, nak jadi universiti. Ada syarat-syarat, yang mana syarat-syarat itu terkandung di dalam Akta IPTS 1996. Akta Institut Pengajian Tinggi Swasta ataupun Akta 555. Kemudian di peringkat di sekolah ataupun tahfiz. Ini berkaitan dengan agama. Dia nak berdaftar di mana? Ada tauqiahnya. Pendidikan tinggi tauqiahnya KPT. Pendidikan agama dalam beberapa sudut di bawah federal, tauqiahnya adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tauqiah bagi pendidikan sekolah agama swasta ataupun dulu dikenali sebagai sekolah agama rakyat ataupun pusat tahfiz dan sebagainya, tauqiahnya ialah Majlis Agama Islam Negeri. Atau kalau di Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tauqiahnya di situ dan kuasa-kuasanya berada di situ. Maknanya untuk sekolah itu didaftarkan, sebelum sekolah itu boleh dioperasi, boleh beroperasi, boleh dibangunkan, dia mesti ada permohonan mendaftar terlebih dahulu. Yang ni kadang-kadang orang macam terlepas pandang. Dan ialah kita tak kata orang tidak tahu undang-undang. Tapi dalam tahu undang-undang ada orang yang suka berjalan di luar batas undang-undang. Okey, kita ada keinginan, kita ada kelebihan sikit, kita nak buat sekolah agama, nak buat sekolah tahfiz. Kita buat sendiri. Baru-baru ni kita dengar satu kisah yang diviralkan. Ada konten YouTube
dan ada dalam WhatsApp punya grup satu tempat sekolah itu nak ditutup. Kita tak boleh tambut nama sekolah. Sekolah ditutup kerana dana tak cukup, bantuan tak cukup dan sebagainya. Sudah tentu kita berasa sedih dan ramai juga orang simpati apabila dia muatkan cerita itu di dalam bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang umat Islam menjadi sangat pemurah. Ya, jiwa mereka diruntun. Sedekah Ramadan ni sedekah yang berlipat ganda pahalanya. Maka bila sebut kita perlu duit, orang akan bagi duit. Tapi timbul tanda tanya apabila ada pihak-pihak tertentu pergi buat semakan di negeri tertentu, institusi itu tidak berdaftar. Dijawab sendiri oleh pengendali bahawa mereka berdaftar dengan sebuah NGO. NGO itu didaftar under ROS, Register of Society, itu bukan pihak berkuasa. Yang berkuasa dalam pendidikan ini adalah Majlis Agama Islam Negeri. Kalau dia berada di negeri A, dia mesti mohon dapatkan kelulusan pendaftaran itu di negeri A. Jadi ini yang kita kata, fahami dulu bila kita nak buat, niat saja tak cukup. Duit saja tak cukup. Niat dan duit itu mestilah mematuhi kehendak undang-undang. Kerana kita berada di sebuah negara yang ada undang-undang. Jangan pula bandingkan kita dengan sebuah negara di selatan ke, di utara ke. Yang kita bukan begitu. Kita ada undang-undang. Pentadbiran kita adalah pentadbiran Islam. Walaupun adalah di sana sini argument boleh dibuat, tapi kita mesti terima hakikat bahawa Malaysia ni adalah sebuah negara yang pengurusan Islamnya adalah menjadi tanggungjawab kerajaan. Okey. Baik. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ni untuk kita dapatkan lagi penerangan dan juga kefahaman di situ, insya-Allah. Okey. Kita berehat dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Jazari. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'uz Zaman Abu Al-Ais Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan 3 orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amalin Nafi' fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali. Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menghuraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam 6 kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. 6 kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman, 10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwuduk, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir dan mesin untuk pancutan berterusan, dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Khamis. 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi.
kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq masih temankan anda untuk rancangan syariah dan perundangan. Serta kita sekarang berada bersama-sama dengan tetamu kita yang masih lagi berada di studio, iaitu Tuan Sakaria Semela. Dan kita bincangkan dalam tajuk kita pada kali ini, iaitu keperluan pendaftaran institusi pendidikan yang bukan di bawah KPM. Okey. Dan kita nak tahu, Tuan, ada juga yang bertanya, bagaimana, Tuan, pendaftaran bagi ada yang wujudkan madrasah, pondok-pondok agama. Bagaimana, Tuan, di situ? Ya, terima kasih Syafiq. Pondok, sekolah tahfiz. Pondok dan sekolah tahfiz ni terjatuh di bawah kategori institusi pendidikan Islam. Okey. Maknanya mereka terikat dan tertakluk kepada undang-undang berkaitan di negeri berkenaan. Saya nak bawa, nak tunjuk undang-undang. Mesti semua negeri ada undang-undang. Tapi hari ini saya nak ambil dua contoh di dua negeri. Yang Nikman nombor 10 tahun 1996 bagi negeri Perak. Yang Nikman kawalan sekolah-sekolah agama Islam 1996. Nama dia. Yang Nikman kawalan sekolah-sekolah agama Islam Perak 1996. Maknanya di bawah undang-undang ini, mana-mana sekolah mesti berdaftar. Seksyen 4, tugas pendaftaran, dia kata pendaftar adalah bertanggungjawab di atas pendaftaran, pengawalan dan penyelidikan sekolah. Pendaftaran, pengawalan dan penyelidikan sekolah. Dan bagi maksud subsection 1, pendaftaran adalah menyelenggara atau menyebab disenggara satu daftar sekolah dan hendaklah mengandungi butir-butir berikut: nama dan alamat sekolah, jemaah pengurusan sekolah, lembaga pengurusnya, kurikulumnya, maklumat-maklumat lain, gurunya, pengetuanya siapa, guru besarnya siapa. Maknanya segala komponen berkaitan dengan sekolah itu ada. Sebab apa? Ini diperlukan. Sebab sekolah ini melibatkan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Betul. Pihak berkuasa agama khususnya bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak Islam yang dihantar ke situ mendapat kepentingannya terjaga. Dan kita tidak mahu sesiapa saja ingin buka sekolah, bangun sekolah. Pajak tiang buat sekolah. 3 bulan atau 3 tahun atau 30 tahun selepas itu bangunan runtuh. Kurikulumnya di mana, apa di mana. Sebab itulah kerajaan buat peraturan ini, undang-undang ini, supaya semua pihak terjaga. Dan kalau kita kata pergi merujuk kepada IPTS, Akta 55 tu, 555 tu, dia lagi kemas dan lebih teratur lagi. Yang kita di bawah Nikman kawalan ni, dia bagi yang simple tapi mesti berdaftar. Cuma sekarang ni kita masih kedengaran ada yang berdaftar, ada yang tak berdaftar. Kalau siapa antara anak ke sekolah yang tak berdaftar, tanggung risiko lah. Kalau berlaku apa-apa, kan? Macam-macam boleh terjadi. Tapi kita tidak semua orang patuh pada undang-undang. Mana para pengendali, mereka yang operator yang nak buat sekolah ni mesti daftar, mesti dapat kelulusan ni. Dan mengendalikan atau menubuhkan sekolah tanpa pendaftaran adalah satu kesalahan. Mana-mana orang di bawah Seksyen 23 Enakmen Kawalan Pendidikan Islam Perak 1996 itu menyebut mana-mana orang yang melanggar mana-mana peruntukan enakmen ini atau kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya adalah melakukan suatu kesalahan, dan jika tiada penalti diperuntukkan dengan nyata, boleh apabila disabitkan didenda dengan tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan mengenai kesalahan yang berterusan, boleh dikenakan denda selanjutnya tidak melebihi RM100 bagi sehari selama mana kesalahan itu berterusan. Mana penalti dia berat juga. Kan? Jadi kalaulah undang-undang ini dipatuhi, tak timbullah apa yang dihebohkan baru-baru ini. Kan? Duit tak cukup, budak-budak tak ada nak makan. Sekolah apa ni? Kan? Sekolah apa? Kita buat sekolah ni untuk apa?
Dan kalaulah kita kata kita tidak ada keupayaan, buat-buat kita buat sekolah. Kesian kat mak bapak, kesian kat anak-anak kan. Kita ni dah 65 tahun merdeka. Sekolah kerajaan, sekolah pemerintah ni dah banyak sudah. Kenapalah nak pergi cari sekolah swasta? Tak kisahlah. Kita kata nak buat, tapi buat mesti menurut undang-undang. Bagi betul. Jangan bagi naya kepada anak-anak. Okey, saya nak baca, nak buat contoh lagi. Ini kawalan sekolah agama bagi Selangor 1988 pindaan 2001. Seksyen 22. Mana-mana orang yang menubuhkan, menguruskan atau mengendalikan sekolah Islam tanpa perakuan pendaftaran yang dikeluarkan di bawah anemen ini atau bertindak dengan melanggari mana-mana peruntukan anemen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya adalah melakukan suatu kesalahan dan di mana tiada hukuman ditetapkan bagi kesalahan itu, boleh apabila disabitkan dikenakan hukuman penjara tidak bagi tempoh tidak melebihi 1 tahun dan denda tidak melebihi RM2,000 dan dalam keadaan kesalahan kali kedua atau seterusnya dikenakan penjara bagi tempoh selama tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi RM5,000. Ada penalti, ada kesalahan. Dan satu lagi Syafiq, menjadi kelaziman kita. Waktu kita buat, kita tak mengambil kisah keperluan undang-undang. Apabila telah didirikan dan pihak berkuasa berkenaan nak mengambil tindakan, timbullah cerita. Ini zalim, ini tak bertimbang rasa, kesian kat budak-budak. Kalau saya menjadi pendakwa dalam kes ini, hukuman yang akan dipun yang setimpal, yang berat lah. Denda dan penjara lah sekaligus. Sebab kesan yang akan diterima oleh anak-anak, oleh parent, jauh lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh pengendali ini. Sebab itu para pengendali tidak boleh pandang ini sebagai sambil lewa, tidak boleh melihat peraturan undang-undang ini sebagai sesuatu yang menyusahkan. Kerana niat baik kita buat sekolah untuk mendidik anak-anak, mendidik masyarakat itu mesti berada di jalan yang betul. Di jalan yang tidak menyebabkan masa depan anak-anak terjejas. Ikut kaedah sah, yang sah. Ikut kaedah yang sah, tak ada masalah. Betul. Ya. Nak buat sekolah mesti kita ada keupayaan. Jangan mengharapkan sana sini. Sebab mengharapkan bantuan orang ni faham-faham sajalah. Faham-faham sajalah. Sebab itulah di bawah akta IPTS tu, nak buka kolej tu mesti ada sekian juta. Jumlahnya. Duitnya mesti ada. Kemudian untuk pergi kepada universiti college, mesti ada keupayaan. Kalau tak silap saya, untuk pergi universiti college 15 juta. Tunjukkan ada duit. Dan untuk pergi universiti lebih atas lagi lah, 20 juta dan ke atas. Mesti tunjuk bahawa kita ada duit. Jangan pacak tiang satu, nak tunaikan keinginan kita dan cari mengharapkan sumbangan. Bila sumbangan ini kadang-kadang ada dan kadang-kadang tak ada. Kalau tak ada bagaimana? Sedangkan sekolah ini adalah perlukan penerusan. Dan tapi alhamdulillah kalau kita tengok sekarang keadaan sudah semakin baik dan ramai yang sudah patuh kepada undang-undang. Walaupun kita tidak nafikan ada yang masih lagi tidak mematuhi undang-undang. Dan saya bila terbaca dalam kisah yang diwarakan baru ini tu, memang terkejut. Memang terkejut. Kenapa itu boleh terjadi? Sedangkan kita nak buat baik ni mestilah berada dengan tata cara yang betul. Jangan pula satu hari nanti quote unquote orang kata kita nak ambil kesempatan. Kan? Itu ini dan sebagainya. Jadi itu cerita tentang kenapa perlunya pendaftaran sekolah agama dengan menurut undang-undang enactment kawalan pendidikan Islam di negeri-negeri. Tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan itu. Dia kalau kita lihat bagaimana prosedur dan juga pelaksanaan, walaupun kita rasa perkara ni kita tengok ada keupayaan, ada kalau kita tengok ada dalam sudut pemberian kepakaran guru-guru yang boleh mengajar,
Pelajar-pelajar pun ramai, tapi kita ambil mudah dalam sudut meletakkan suatu tempat institusi ini dan takut-takut ke depan hari ada berlaku kekangan. Kita tak nak sedemikian kan, sebab negara Malaysia ni ada enactment yang khasnya untuk kita gunakan kaedah ini. Baik, kita nak berehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini untuk dapatkan lagi perkongsian dari Tuan Zakaria dalam kita bincang tentang isu ini. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di antara adab-adab tatkala membaca Al-Quran adalah ikhlas tatkala membacanya, iaitu semata-mata kerana mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita kena betulkan bila mana kita nak baca Al-Quran, terutama bulan Ramadan. Kita ada kumpulan-kumpulan tadarus. Bukan yang dijaga adalah bacaan, tapi nak tengok siapa habis dulu. Kita kena ingatkan diri kita, keutamaan kita adalah membaca Al-Quran kerana ia satu-satunya mukjizat yang mana Allah berikan kepada Nabi yang masih kekal sehingga hari ini. Jadi bila kita ikhlas dalam membaca, kita akan mendapat bimbingan daripada Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi kena ingat, tulis dekat kita punya buku tu, jangan niat nak siapa habis dulu. Jangan niat siapa semata-mata baca lebih sedap, nak dapat pujian daripada orang. Bukan itu niat kita membaca Al-Quran, tetapi niatnya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling utama nak baca Quran ikhlas. Kerana Al-Quran ini wahyu daripada Allah, maka kita kena baca kerana Allah. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah yang ini boleh buat, menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan Syariah dan Perundangan Selasa jam 10.15 pagi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami, syukur. Saya Syafiq masih temankan anda untuk rancangan Syariah dan Perundangan. Kita ada tetamu di konti. Masih lagi kita mendengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MTI, merangkap ahli IKIM, dan kita bincang dalam tajuk kita iaitu keperluan pendaftaran institusi pendidikan yang bukan di bawah KPM. Panjang lebar kita faham tentang isu ini. Dan Tuan Zakaria, bagaimana lagi kita nak faham untuk pelaksanaan prosedur bila nak buat pendaftaran sesuatu institusi pendidikan ini, lagi-lagi dalam bentuk pusat dalam pembelajaran Islam. Bagaimana Tuan? Okey, baik. Bila kita bercakap tentang institusi pendidikan Islam, swasta ataupun rakyat yang terikat atau tertakluk di bawah Majlis Agama ini, dia ada satu benda lagi yang kita tidak boleh elak ataupun tidak boleh menyisihkan diri. Sebab bila institusi pendidikan swasta atau institusi pendidikan Islam yang ada di negeri kita ini, dia akan pergi kepada wakaf, konsep wakaf. So, sama ada wakaf tanah ke, wakaf bangunan ke, atau wakaf tunai. Dan saya percaya 100% sekolah rakyat ataupun sekolah swasta ini, dia tak dapat elak daripada mengharapkan wakaf. Okey, tadi pendaftaran tentang institusi pendidikan. Bila ada kaitan dengan wakaf, dia ada satu lagi undang-undang yang mengikatnya. Wakaf itu perkara lain. Nak dapat duit, nak dapat tanah, nak dapat apa saja bentuk wakaf, dia perlu ada undang-undang lain, perlu tunduk pada undang-undang lain. Saya ambil contoh di negeri Selangor. Enactment nombor 15 tahun 2015, enactment wakaf, mengenai wakaf. Seksyen 4 enactment berkenaan menyebut bahawa Majlis Agama Islam Selangor, MAIS,
adalah sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf di negeri Selangor. Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf yang terletak di dalam negeri Selangor dan hendaklah mempunyai kuasa untuk melantik, mengawal dan mengurus dan sebagainya lah. Ini apabila kita nak buat wakaf, nak mengambil status wakaf, nak minta duit ke, orang bagi tanah kepada kita, kita nak buat institusi pendidikan kita, dan itu mesti diletak sebagai wakaf. Kalau tidak dia beri sebagai, kalau selalunya orang akan bagi kerana dia atas sifat wakaf lah, bukan atas sifat sedekah dan sebagainya. Jadi untuk mendapat status wakaf tu, dia panggil mutawali, mesti mohon kepada Majlis Agama di bawah akta ni, di bawah undang-undang ini. Ketua Pendaftar Wakaf, ini Seksyen 9, Enactment Wakaf Selangor menyebut, Seksyen 9.3, Subseksyen 3.93, Ketua Pendaftar Wakaf hendaklah bertanggungjawab untuk mendaftar atau menyebabkan supaya didapatkan semua mawkuf yang diwujudkan di bawah enactment ini. Maknanya, perlu ada keizinan daripada pihak berkuasa agama untuk dapat status itu. Dan hari ini beberapa buah universiti ada dipanggil mutawali. Istilah izin tu sebagai mutawali. Ada syarat-syaratnya, do and don't-nya, mesti dia patuhi. Dan dalam isu yang heboh baru-baru ini juga, institusi pendidikan tersebut tidak mendapat kebenaran memegang status wakaf itu daripada pihak berkuasa agama. Dia sudah sangat bertentangan dengan undang-undang yang berkuasa di negeri kita. Bayangkanlah tentang undang-undang tentang wakaf ini standard seluruh negara. Cuma bagi negeri Selangor, Negeri Sembilan dan 1-2 negeri lagi, dia buat khusus undang-undang wakaf. Tapi kalau tidak ada undang-undang wakaf secara khusus, dia disebut di bawah undang-undang pentadbiran agama Islam. Contohnya kalau di bawah Akta 505, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan, Seksyen 61. Walau apa peruntukan yang bertentangan dengan terkandung dalam mana-mana surat cara atau pengisiran yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara ini, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf. Ada wakaf am, wakaf khas, semua nazar am dan semua. Wakaf itu pemegang amanah tunggalnya adalah Majlis Agama Islam. Jadi setiap yang dibuat atas status wakaf mesti mendapat izin dan berdaftar dengan Majlis Agama. Jadi kita nak simpulkanlah Fik, kita dah bercakap tentang keperluan pendaftaran pusat pendidikan, pondok ke, tahfiz ke, whatever kan, dia wajib berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri. Kemudian yang kedua, apabila dikaitkan dengan pembangunan institusi itu, dikaitkan dengan dana wakaf, dia mesti dapat kebenaran untuk memegang status wakaf itu daripada pihak berkuasa agama di negeri berkenaan juga. Dan kita berharaplah, kita nak supaya semua pihak berkaitan patuhlah kepada undang-undang yang ada. Kerana undang-undang itu dibuat untuk menjadikan semuanya berjalan teratur. Kita berharap hasrat untuk beramal akan lebih selamat jika mematuhi undang-undang. Dan nama baik setiap pengendali dan semua yang akan terjaga kalau semua buat mengikut undang-undang. Tapi kalau ada yang nakal juga, yang degil juga, kalau ada pihak berkuasa agama masuk untuk menguatkuasakan undang-undang, jangan marah. Jangan main sentimen pihak berkuasa agama, tidak simpati, tidak itu dan tidak ini. Kita berharap ialah niat baik masyarakat menyumbang akan lebih terjamin dengan semua pihak, semua pengendali patuh kepada undang-undang. Itulah harapan kita, Syafiq. Kita berharap insya-Allah perjalanan pendidikan rakyat atau swasta agama ini akan berjalan dengan lebih cemerlang di masa akan datang dan akan melahirkan
anak-anak yang hebat untuk generasi penerus di negara kita. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah semoga seimbang daripada apa yang jawatan kuasa pelaksanaan sekolah tersebut kan, termasuk juga dengan pelajar-pelajar, ibu ayah semuanya akan berada dalam keadaan yang baik kan apabila kita ikut prosedur. Dan inilah di mana Malaysia ini penuh dengan keharmonian dengan adanya undang-undang sedemikian. Kita ikut, kita patuh saja. Masya-Allah, terima kasih Tuan Zakaria atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Dengan apa kita belajar ni, insya-Allah semoga dapat memberikan kefahaman buat kita. Jumpa lagi Tuan Zakaria untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bual Bercerita kita bersama-sama dengan tetamu kita sebentar tadi, iaitu Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, merangkap ahli IKIM. Okey, dan teruskan setia bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar ialah Masjid Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar pada tahun 1900. Masjid ini diberi nama Masjid Abu Bakar sempena nama almarhum Sultan Abu Bakar Daing Ibrahim yang telah menitahkan pembinaannya kira-kira dalam tahun 1892. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar dibina pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 Masihi atas titah Sultan Abu Bakar. Ia terletak berhampiran pejabat Majlis Agama Islam dan Istana Besar Johor Bahru, iaitu di atas bukit kecil di Jalan Tun Dr. Ismail menghadap Selat Teberau, menjadikan ia antara bangunan yang mempunyai pemandangan yang indah di Johor Bahru. Gaya reka bentuk bangunan di zaman kolonial bercampur pengaruh seni bina tempatan amat ketara pada reka bentuk bangunan Masjid Sultan Abu Bakar ini. Reka bentuk bumbungnya bercirikan seni bina Mogul dan tradisional dengan mengaplikasikan konsep bumbung limas. Dinding masjid pula mempunyai kemasan yang dihiasi dengan plaster berukir seperti yang digunakan pada tingkap, pintu dan tiang masjid. Panel-panel marmar di permukaan lantai masjid diimport dari Itali, manakala kaca berwarna di atas kubah diimport dari Venice. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan konkrit sebagai bahan asas, manakala struktur bumbungnya disokong oleh kerangka keluli. Reka bentuk masjid ini hasil kreativiti arkitek dan jurutera tempatan Johor, iaitu Haji Butawif bin Haji Muhammad Arif dan Datuk Yahya bin Awaluddin. Masjid yang terbesar di negeri Johor ini mempunyai pengikat tiang yang diukir hasil adaptasi daripada seni bina klasik Timur Tengah seperti yang terdapat di beberapa buah masjid di Mesir, antaranya Masjid Kait Bey, Masjid Markob, Masjid Sultan Hasan dan Masjid Imam Syafi'i. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pengarah pusat media grade 54 Jusasi. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 45 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, kepujian daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas adalah mengurus keseluruhan operasi pusat media dengan memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan dicapai, merangka dan melaksanakan polisi, strategi dan pelan tindakan yang berkaitan dengan pusat media, serta mengarah dan menyelaras semua aktiviti-aktiviti unit di pusat media. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 1 Jun 2023. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. يا إمام الرسل
corner of the world. We've come to live our dream. We're all united here as one. Love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, 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 yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Oh, yalla tahayya. Bismillah ابتدينا. يا مرحب وحيا. هيا هيا هيا. الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا. يلا نلعب سويا. وهيا. باسم السلام نفتح قلبا ونبهر شربا بالحب وغربا والفوز الفوز لكل منا ممن تعنى بما تمنى واليوم ننجز وعدا ونبلغ مجدا للعالمية. هيا 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 يلا تهيا هيا بسم الله ابتدينا. يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا. يلا نلعب سويا. هيا 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 ويلا تهيا بسم الله ابتدينا. يا مرحب وحيا. هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا. يلا نلعب سويا. Inspirasi, Inforia, Islami.